VUCA. Fokus sarjana hari ini bersama dengan Puan Hajar Saleha Abdul Kahar, Pegawai School Improvement Partner, Pejabat Pelajaran Daerah Johor Bahru. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang WUKA. Jadi selamat datang Puan ke rancangan Fokus Sarjana, dan hari ini kita sangat bernasib baiklah kerana Puan Hajar Saleha adalah salah seorang yang banyak membentangkan model WUKA ini, malah ada juga menerbitkan buku tentang WUKA ni. Saya rasa saya tak baca buku, tapi saya dapat lihat apa tajuk buku tersebut. Jadi Puan, sebenarnya apa itu WUKA? Boleh Puan mulakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan di sini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Kal yang mewakili Majlis Perhubungan Guru Sarjana Daerah Johor Bahru kerana sudi menjemput saya. Sekarang ni orang sibuk bercerita mengenai WUKA. Apa itu WUKA? Daripada akronim VUCA. Jadi apa itu yang dimaksudkan dengan V? V ni kalau dalam bahasa Inggeris tu adalah volatile. Keadaan yang volatile di mana keadaan itu sentiasa meruap. Sentiasa berubah daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi tidak stabil. Tidak stabil. Jadi itu yang jadinya uncertain. Bila keadaan itu tidak stabil, ia menyebabkan keadaan yang uncertain. U tadi adalah uncertain ya. Jadi bila uncertain ni kita tak jangka apa yang akan berlaku. Ia akan mengakibatkan satu keadaan yang kompleks. C itu tadi kompleks. Tak stabil, jadi kita tak nampak perkaitannya. Bila berlaku keadaan yang volatile, keadaan yang tidak stabil, kita tak nampak perkaitan antara satu dengan satu yang lain. Sangat kompleks. Jadi bila ia kompleks, ia sangat ambiguous. A tadi adalah ambiguous. Ambiguous ni sama-sama. Jadi boleh tak saya simpulkan di sini, maksudnya boleh tak saya katakan bahawa sekarang ni katakan daripada tahun lepas kan kita menghadapi pandemik sehinggalah sekarang ni masih belum selesai dah. Boleh tak WUKA ini saya kaitkan dengan keadaan ini? Sebab apa yang Puan sebutkan tadi semua ni saya rasa berada dalam pandemik ni. Ya, iaitu keadaan yang kita tidak menjangkakan, tidak stabil dan sama-sama tidak jelas apa yang akan berlaku dan sebagainya dan juga kompleks. Satu yang kompleks. Jadi saya rasa semua orang yang berada ataupun yang melalui pandemik ni saya rasa boleh dikaitkan dengan apa yang Puan sampaikan, khususnya warga pendidikan kerana berlaku banyak perubahan dengan keadaan persekitaran iaitu climate ataupun iklim yang berubah di sekolah, dan sekarang ni kita pula baru saja face to face dengan pelajar dan sebagainya. Silakan Puan. Okey, sebenarnya bila kita sebut WUKA ni kan Cik Kal WUKA ni sebenarnya bukannya bermula pada masa pandemik ni saja WUKA ni dah disebutkan oleh pengkaji-pengkaji pengurusan organisasi bermula daripada wujudnya teknologi. Jadi ini dah bermula daripada tahun 1970-an lagi. Jadi ketika itu Alvin Toffler, penulis buku Future Shock, dia dah mengatakan nanti satu ketika nanti akan berlaku satu revolusi yang disebabkan oleh digital dan komunikasi. Jadi kita sekarang ni berada dalam era itu kan, era digital. Yes, tapi yang lebih parah lagi sekarang WUKA ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni Jadi bila kita berada dalam era pandemik ni banyak perkara luar jangka, jadi kita berhadapan dengan risiko. Jadi kita perlu menguruskan risiko ni dengan baik Kenapa kita perlu uruskan risiko ini?
kalau di sekolah kan banyak risiko yang mendatangkan bahaya. Jadi dalam keadaan pandemik ni apa yang menyebabkan bahaya tadi? Contohnya kita perlu laksanakan penjarakan sosial semua ni kan. Sebab kita takut penularan COVID itu satu keadaan yang sangat alien ataupun sangat asing lah kan pada pelajar dan juga kepada guru itu sendiri kan. Betul. Sebab dia tidak pernah berada dalam keadaan tersebut. Kalau kita lihat suasana di sebuah sekolah, penjarakan itu sangat diutamakan sebagai jarak di mana pelajar perlu mematuhi dan juga kedudukan dia dalam bilik darjah pun kalau kita lihat ada penjarakan. Jadi keadaan ini semua dia tidak pernah lalui. Lalui dan kita pula sangat khawatir tentang risiko yang sebagaimana yang Puan sebutkan tadi. Betul. So di sekolah kita perlu ada satu sistem yang sistem operasi yang kemas untuk mengelakkan risiko tadi sebab sekolah ini apabila ibu bapa hantar anak-anak ke sekolah, dia umpama menyerahkan keselamatan, kesejahteraan anak-anak itu kepada pihak sekolah. Jadi mestilah ada cara-cara tertentu. Jadi kerajaan dalam hal ini memang mengambil beratlah tentang keselamatan. Okey. Jadi SOP PKP ni memang perlu dipatuhi. Ya. Jadi sebagai guru kan macam mana guru nak menghadapi era buka ni dengan sebaiknya? Satu ialah pemahaman dia lah. Jadi dia perlu faham. Maksudnya dalam arti kata benar-benar faham apa yang perlu dia patuhi. Dan SOP itu pula perlu menjadi rukun dia lah. Betul. Rukun Wah, perkataan tu. Kenapa dia kena jadi rukun Sebab kalau tidak mematuhi SOP itu dianggap sebagai tidak mematuhi undang-undang. Ya, sebab sekolah itu diterajui oleh pengetua ataupun guru besar. Jadi bila sesiapa warga sekolah ataupun sesiapa yang masuk kawasan sekolah, pengetua dan guru besar perlu lindungi mereka. Pastikan mereka selamat dan sejahtera. Jadi celik undang-undang ni penting. Apa maksud undang-undang ni guru-guru kena tahulah. Ia adalah satu cara yang sah untuk mempertahankan hak setiap individu yang hidup dalam setiap kelompok masyarakat. Jadi kalau di sekolah itu ini bahaya bahaya di sekolah. Bahaya fizikal. Kita tahu. Bahaya biologikal. Bahaya fizikal tadi kita buatlah penjarakan sosial semua kan. Bahaya biological kenalah buat kena sanitize. Memang dah ditetap ada jadualnya untuk sanitize Ini ada jadual. Mereka perlu patuhi. Betul. Di samping itu ada bahaya psikososial. Jadi ini yang kita nak lihat macam mana pandemik ini boleh menyebabkan bahaya psikososial tadi. Boleh saya katakan tekanan. Betul. Tekanan Betul. Tekanan mungkin dalam keadaan pandemik ini maksudnya dia sebelum dia kembali ke sekolah secara face to face semasa dia berada di rumah, iaitu ketika apa yang kita sebut sebagai PDPR. Ketika dia menjalani pembelajaran di rumah, dia menghadapi tekanan. Dan apabila dia kembali ke sekolah, mungkin tekanan itu masih ada lagi pada dia. Betul. Jadi bagaimana kita melihat suasana ini? Okey. Jadi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia kita sangat prihatin terhadap pengurusan risiko defisit pembelajaran. Okey. Jadi bila WHO mengumumkan pandemik COVID-19, Kementerian melaksanakan PKP Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi bila PKP dilaksanakan, sekolah terpaksa ditutup. Jadi bila sekolah ditutup, ketika itu semua Kementerian Pendidikan merasakan mesti ada cara untuk meneruskan PDP. Ya. Jadi bagaimana caranya nak melaksanakan PDP ketika itu? Jadi adalah cara pelbagai mod. Ada di
secara maya. Ya, kita lihat banyak kreativiti yang Ya. berlaku dalam tempoh tersebut. Betul. Jadi ada hikmah juga kalau boleh saya sebutkan. Sebab dalam tempoh tersebut ramai khususnya lah katakan di kalangan pendidik sendiri yang mungkin tidak mengenali ataupun belum begitu mesra dengan pengajaran secara virtual telah belajar bagaimana menggunakan teknologi itu secara maksimum. Betul. Kita dapat lihat satu contoh yang saya lihat platform Cikgu Tube. Cikgu Tube ni saya difahamkan telah dapat kumpulkan lebih kurang 3,000 bahan begitu Betul. banyak sekali. Jadi ini menjadi satu ledakan di mana teknologi itu telah dimaksimumkan untuk sampaikan pembelajaran kepada anak-anak di rumah ketika itu. Betul. Jadi semua media sosial telah digunakan. Jadi kita dapati bahawa warga pendidik ni telah menguasai teknologi itu semaksimum yang boleh. Jadi hari ini bila kembali ke sekolah, mungkin ada yang rasa kekok sebab kan sepanjang PDPR itu berlaku, dia banyak menggunakan, maksudnya setiap hari dia gunakan teknologi. Tiba-tiba bila dia kembali ke sekolah, dia dah mula face to face dan mungkin dia dah tak secara virtual kan. Jadi saya ada juga dengar daripada warga pendidik, dia kata dah kekok lama betul digunakan ni Puan. Betul. Silakan Puan, teruskan Puan. Okey. Dia ada dua senario, kita cerita daripada awal. Okay. Jadi keadaan yang berlaku masa PKP tu kan, orang semua terperanjat, guru-guru terperanjat lah sebab dia tidak bersedia dengan kemahiran-kemahiran tertentu ni. Dia mesti ada kemahiran internet. Ya, betul. Khususnya yang veteran Puan. Khususnya veteran. Yang veteran. Kemahiran internet satu hal lah. Dia nak menyediakan bahan-bahan mengajar kan. Dah lah tu, lepas tu mengajar sendiri-sendiri depan kamera. depan kamera ni macam tak ada respon semua kan. Dia gunakan handphone kan. Ya. Jadi itu pun menyebabkan stres. Ya, tekanan. Ya, tekanan. Jadi saya ingin berkongsi di sini dapatan tinjauan guru-guru guru-guru di Winnipeg. Sebab kita ni nak galakkan Majlis Guru Sarjana Daerah Johor Bahru ni melaksanakan kajian-kajian dah. So kurangnya pun tinjauan-tinjauan simple tinjauan. Ya. Jadi saya nak kongsikan dapatan tinjauan guru-guru di Canada semasa pandemik tu. Guru-guru rasa burn out. Okey. Jadi dia burn out sebab dia rasa PDP dia tidak berkesan. Sebab dia tak dapat nak bina hubungan dengan murid-murid tadi. Jadi macam mana tentunya pencapaian prestasi murid rendah kan dalam keadaan begitu. Jadi kalau kita perincikan dapatan kajian ni, guru gusar. Sebab apa? Sebab dia tak nampak murid itu keupayaan murid belajar secara jauh. Jarak jauh. Memang benda yang baru kan? Tak pernah dibuat. Sekolah rendah, kalau universiti adalah juga kan? Ni budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi guru ni gusar. Betul ke murid-murid ni belajar? Ada pula yang tidak on kamera, betul tak? Betul. Jadi cikgu pun tak tahu murid tu ada atau tidak. Kita banyak dengar cerita yang macam ni kan. Ada juga yang viral yang yang saya lihat guru tu seorang je. Sampai anak dia terpaksa masuk dalam Google Meet. Hanya kan sebab dia rasa sedih dengan kan. Memang stres kan. Tapi ini terpencil lah. Betul. Jadi itu dapatan kajian di Canada ni. Jadi guru stres juga sebab apa di sana dia rasa sangat prihatin tu, dia nak hubungi semua anak murid dia. Sebab tu first time kan MCO kan, PKP kan. Dia nak pastikan anak murid dia ni dapat makan. Dapat makan dan juga selamat. Sampai begitu sekali sebab dia rasa semua orang dah tak boleh keluar ni, macam mana anak murid saya ni dapat makan ke tidak. Itu menyebabkan stres pada guru-guru di Canada tadi. Jadi guru stres juga sebab dia tak dapat lihat perkembangan murid lah. Sebab bila kita mengajar ni, kita semua perkara memberi indikator kepada guru kan. Wajah murid, gerak badan, semua ni kan. Jadi bila keadaan ni berlaku dah susah. Guru jadi risau. Okey. Guru jadi risau sebab
murid tak ada peranti. Murid tak ada peranti. Langsung tak ada respon. Ya. Cikgu tak dapat respon. Budak Yang ni banyak kita dengar tentang peranti, Ya. ketiadaan peranti. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada puan-puan dan juga kepada penonton kita yang mengikuti rancangan Fokus Sarjana bahawa Yayasan Penyayang Iskandar Puteri telah tampil untuk membantu sekolah-sekolah yang mana pelajar mereka tidak ada akses kepada peranti. Lebih kurang 353 orang pelajar dari 23 buah sekolah dalam Majlis Bandaraya Iskandar Puteri telah dibantu dengan peranti. Dan sebagaimana yang Puan sebutkan tadi, peranti adalah antara faktor utama, ketiadaan peranti adalah satu faktor utama ibu bapa menjadi stres. Jadi berbalik tadi, guru jadi stres sebab tidak ada saluran untuk dia sampaikan sebab pelajar itu tidak ada peranti. Jadi kita nampak. Alhamdulillah, jadi maksudnya di sini dalam keadaan buka ini, semua pihak bekerjasama mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita amat bersyukur, berterima kasih kepada yayasan, pihak yayasan kerana sudi mengambil tanggungjawab ini bersama. Jadi alhamdulillah beberapa 300 orang murid tadi 353 orang pelajar telah dibantu dengan peranti. Ya, saya dapat juga maklumat itu. Jadi pengetua mengutamakan pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5 yang menduduki sijil pelajaran Malaysia. Ya, jadi peranti itu sangat penting. Alhamdulillah. Jadi kita harap pelajar-pelajar itu dapatlah melalui peperiksaan SPM dengan lebih confident. Lebih yakin. Ya. Jadi kita sambung tadi dapatan kajian guru-guru di Kanada. Tadi Cik Kal kata ada banyak bahan-bahan di internet kan? Ya, betul. Ini pun guru-guru rasa stres. Ya. Sebab dia rasa macam terlalu banyak. Ya, mak tak tahu mana satu Tak yang tahu. dia nak gunakan. Ya, sebab minda dia tu tidak bersedia. Ya. Kalau minda bersedia lain. Oleh Kan? kerana lockdown yang berlaku tu di seluruh dunia. Jadi bila dia berlaku di seluruh dunia, maka senario dia sama. Sama. Jadi perkongsian bahan itu berlaku di seluruh dunia. Ya. Semua masukkan Betul. bahan. Betul. Jadi begitu banyak sekali bahan. Jadi saya rasa tidak ada ketandusan untuk bahan. Sehinggalah kemudiannya di mana kementerian telah menyediakan garis panduan dan juga di mana kemudahan telah disediakan untuk guru-guru mengambil bahan-bahan dari platform-platform tertentu. Di situlah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, datangnya platform seperti Cikgu Tio, di mana semua guru dia berkongsi. Betul. Apabila ada perkongsian bahan, maka dia membantu seluruh warga pendidik di seluruh negara Betul. telah memudahkan. Betul. Silakan. Jadi kita memang berharap guru-guru sarjana ini mengambil peluang lah dalam Cikgu Tube tu. Sebab mereka tu adalah model-model guru yang resilient. Guru yang cekal tabah dalam apa-apa jua keadaan. Cari jalan untuk mengatasi masalah. Jadi yang penting untuk menjadi guru yang resilient tadi, yang cekal, tabah semua kan, yang penting sekali mereka perlu mempunyai persepsi yang positif. Apa-apa dia nampak banyak bahan-bahan, lambakan bahan-bahan sokongan dalam internet tu, dia sabar, dia tengok pelan-pelan mana yang boleh digunakan. Jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Ya. Satu keadaan, satu suasana yang baru pula Norma baru. Sebab macam kita sebutkan tadi, menggunakan peranti, kemudian pelajar tidak ada di depan mata. Betul. Kita mengajar dari jarak jauh. Betul. Jadi nanti kepimpinan sekolah pun ambil lah tindakan-tindakan kan. Dia lihat cikgu tidak ada kemahiran tertentu, kepimpinan pun buatlah latihan-latihan.
Jadi ketika itu latihan secara online. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara baru lah. Betul. Yang penting guru tadi dia mempunyai persepsi yang positif terhadap latihan-latihan yang diberikan. Dia bersikap terbuka untuk belajar. Kan? Pada masa yang sama kita lihat arahan tu kerap berubah. Arahan pentadbiran yang kerap berubah ini menyebabkan stres. Sebab boleh tak saya katakan bahawa arahan-arahan itu berubah kerana berlaku perubahan dari masa ke masa kan? Ya. Jadi apabila arahan-arahan ini sampai dan juga mereka stres, bukan disebabkan arahan itu sengaja dikeluarkan. Bukan. Tapi oleh kerana suasana atau senario ini kan, Ya. perkembangan yang berlaku daripada masa ke semasa, di mana pentadbir sekolah juga dia perlu alert Ya. apa yang berlaku Sebab setiap masa. kan mula-mula PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Semua duduk rumah. Lepas tu PKP B, bersyarat. Lepas tu PKP P, pemulihan. Masa pemulihan tu bulan 7 tu kan. Jadi sekolah dibuka. Sekolah dibuka mestilah ada arahan-arahan pentadbiran yang berubah. Sebab ketika tu sekolah nak dibuka dalam keadaan pandemik. Jadi mestilah ada garis panduan yang perlu sekolah ikut. Yang cikgu perlu akur kan. Masa tu cikgu stres sebab kena buat apa? Nak sediakan tanda-tanda jarak-jarak tanda masuk, tanda keluar macam-macam. Begitu banyak yang dilakukan tapi ini semua adalah suasana yang tadi saya rasa di Majlis Perhubungan Guru Sarjana pun melalui feedback yang kita dapat daripada guru-guru di kawasan mereka, khususnya dalam Majlis Bandaraya Iskandar Puteri ini, kita dapati bahawa wujud kerjasama yang begitu erat untuk menjayakan arahan-arahan yang dikeluarkan. Jadi itulah norma baru. Kita melihat macam tanda-tanda yang dipasang, itu banyak tanda-tanda yang dipasang di kawasan sekolah. Dan saya juga ada seorang sahabat yang memberitahu saya dia mengeluarkan belanja yang agak besar juga lah kan untuk buat stiker dan sebagainya. Sebenarnya ini semua memudahkan. Dan apabila pelajar itu dia kembali ke sekolah, mereka sudah mula biasa dengan arahan-arahan tersebut. Anak-anak panah berjalan ikut anak panah dan tidak berada di zon-zon tertentu, penjarakan, kemudian juga sanitasi. Sanitasi ini semua satu perkara baru yang berlaku. Itulah yang cantiknya dalam keadaan begitu kita ada sokongan daripada ibu bapa dan pihak swasta. Datang sama-sama buat penjarakan sosial, sama-sama buat sanitasi. Kalau kita lihat kumpulan ibu bapa, sokongan ibu bapa dan swasta PIBK telah membuat banyak program-program sanitasi di sekolah secara percuma. Betul. Mereka ke sekolah. Mereka ke sekolah. Dan ada juga yang mereka tolong sekolah tebang pokok-pokok yang membahayakan. Ini yang saya baru dapat tahu tentang satu inisiatif oleh pergerakan ibu bapa, guru, komuniti dan swasta, di mana mereka mengambil satu inisiatif untuk membantu sekolah menebang pokok. Jadi kalau nak tebang pokok, kalau kita nak keluarkan kos, saya rasa sangat mahal, RM1,000 hingga RM2,000 sebatang pokok kan. Tapi banyak, saya dimaklumkan banyak sekolah yang terlibat dalam penebangan pokok secara percuma ini. Jadi saya dapat melihat apabila PIBK ni bergerak, komuniti itu sendiri masuk ke sekolah, banyak benefit ataupun faedah banyak yang dapat dimanfaatkan di situ. Silakan Puan. Jadi untuk memajukan sekolah dalam apa situasi lah tak kira situasi pandemik atau tidak pandemik, sokongan pihak luar tu memang amat penting. Ya, betul. Jadi bekerja sepasukan memang sangat penting. Ya, betul. Bekerja secara berjemaah. Kita nampak dalam
khususnya dalam situasi pandemik ni lah. Memang kerjasama itu diperlukan. Betul. Tidak boleh tidak diperlukan antara satu sama lain. Begitu juga sokongan yang diberikan oleh ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Kita lihat pelajar itu sendiri begitu, saya rasa saya nampak disiplin meningkat sebab kehadiran di waktu pagi sebagai contoh, dia perlu berada di sekolah pada jam 6.30 pagi. Mungkin biasa dia sampai pukul 7 kan. Ya. Tapi sekarang ni pukul 6 dah ada. Sebab apa? Pihak sekolah sudah bersiap sedia dengan gadget untuk inilah, Cek untuk lah cek suhu semua kan. sanitasi, kemudian yalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, menggunakan teknologi baru itu scan QR code. Betul. Sekarang ni kalau kita sebut pada pelajar, QR code semua tahu. Semua tahu. Semua tahu Sekolah rendah pun tahu kan. Ya, QR code. Ya, Silakan. jadi inilah kita bersyukur dengan itu semua wujud Ya. inovasi-inovasi itu disebabkan oleh resilient teacher tadilah. Aha. Guru-guru yang sentiasa mencari idea, Idea. yang tabah macam mana nak selesaikan masalah, nak mengambil suhu murid-murid beratus-ratus murid Ya. Kalau kita tak ada teknik-teknik tertentu, menggunakan teknologi tertentu, ini mengambil masa. Betul. Eh? Sebagai contoh, kalau sekolah itu ada lebih kurang 1,400 orang pelajar, kita bayangkan sebab Ya. dia adalah klien tetap bagi organisasi tersebut. Jadi setiap hari mereka perlu mengambil suhu untuk 1,400 orang pelajar. Jadi bayangkan pergerakan tersebut yang begitu lancar sehingga pelajar itu masuk bilik darjah. Ya. Jadi di sinilah macam-macam teknologi digunakan, scan dan sebagainya. Jadi kita lihat peningkatan dari segi ilmu dan juga kemahiran yang baru kepada warga pendidik. Silakan Pak. Jadi kita lihat juga dapatan kajian di Kanada tadi, bekerja sepasukan ini, guru-guru merasakan dalam keadaan pandemik ni mereka perlu bekerja sepasukan tu secara lebih tekal lagi sediakan bahan-bahan mengajar mengikut keperluan murid. Sebab apa sekarang kita lihat sekolah walaupun dah buka, nanti ada maklumat bahawa sekolah satu kelas kena tutup sebab ada kes. Besoknya pula kita dengar lagi satu kelas kena tutup. Ada pula satu sekolah kena tutup. Jadi macam mana keadaan begini jadi itu yang guru perlu kreatif macam mana nak mengurangkan defisit pembelajaran tadi. Jadi perlulah ada modul-modul tertentu untuk keperluan murid. Jadi murid ni kita lihat ada beberapa keperluan. Jadi ni yang guru-guru perlu menggunakan pendekatan differentiated learning. Jadi differentiated learning ini akan dapat membantu murid-murid mengikut aras. Jadi amalan PLC sangat penting. Jadi saya dimaklumkan Majlis Guru Sarjana telah melaksanakan satu sesi berkenaan dengan PLC Professional learning community pembelajaran profesional ini, supaya kita nak sampaikan kepada semua warga pendidik apa itu PLC, aplikasi dia dan bagaimana boleh dicairkan. Ini sekali lagi perlu ditekankan bahawa ia bergantung kepada kefahaman. Itu sebab kita telah mengundang pihak PPD sendiri, PPD Johor Bahru sendiri di mana pegawai PPD sendiri menyampaikan sesi tersebut. Jadi perbincangan secara ilmiah sebegini apabila sampai kepada warga pendidik, ianya akan membantu. Lebih-lebih lagi kita sebab tak boleh face to face, kita nampak kekangan sebab tak dapat nak laksanakan kursus itu secara bersemuka. Jadi ini adalah platform yang terbaik di mana pihak PPD sendiri boleh sampaikan maklumat-maklumat tersebut kepada warga guru dan kita akan berusaha lagi sebagaimana hari ini lah kita bercakap tentang WUKA ni mungkin ramai yang rasa macam baru dengar apa itu WUKA dan sebenarnya dia sedang melalui era WUKA ini. Jadi sekarang bila murid-murid dah masuk ke kelas guru-guru seeloknya tenteramkan mereka. Bina situasi bagaimana anak-anak murid kita ni
boleh bersyukur dalam keadaan pandemik ni. What are we thankful for? We should be thankful of what? Semasa pandemik semua orang terpaksa duduk rumah. Macam mana nak bersyukur? Boleh tak bersyukur? Dulu bersyukur lah sebab ibu bapa dulu sibuk je kan. Tapi kali ni ibu bapa dapat bersama anak-anak. Tu we should be thankful. Banyak ragam anak-anak yang mereka terpaksa harungi kalau kita dengar kan macam-macam kan. Ada yang ibu bapa yang hubungi guru kalau boleh cepatlah anak-anak kembali ke sekolah kan. Tahu dia kan. Dan pembelajaran melalui peranti pun kita lihat sebagai contoh kalau di tahap rendah ibu bapa membantu bagaimana ibu bapa bersama dengan anak-anak untuk melaksanakan menjayakan pembelajaran anak-anak. Ini semua saya rasa satu pengalaman yang baru di mana ibu bapa mengikuti sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam sesi pembelajaran antara guru dengan anak mereka dan kita dapat banyak feedback yang membina feedback. Ya, silakan. Semula tadi kita nak melahirkan guru-guru yang resilient tadi. Majlis Guru Sarjana terdiri daripada guru-guru yang mempunyai sarjana. So seeloknya mereka menjadi role model lah di sekolah itu. Jadi kalau kita nak membina guru yang resilient ni, Cik Karl, ada kalau saya melihat model ada 4 dimensi. Dia ada dimensi yang berkaitan dengan keprofesionalan guru itu tadi. Dimensi emotional, emosi, dimensi motivasi dan juga dimensi sosial. Okay. Jadi kita lihat dari sudut profesionalisme. Jadi sebagai guru ni, seorang guru ni dia sepatutnya sentiasa reflect, sentiasa mereflect. Kalau dalam RPH tu kan ada kan bahagian refleksi. Jadi reflect balik apa PDP yang telah dilaksanakan. Jadi pada ketika itu dia perlu fleksibel lah untuk membuat perubahan-perubahan dan juga melihat bagaimana PDPC guru tu boleh diadaptasikan, sesuaikan dalam keadaan sekarang di mana murid-murid tadi dah lama tak sekolah. Jadi apa yang tertinggal? Dan juga mereka juga perlu peka dengan keadaan murid-murid sekarang. Mungkin ada murid-murid yang psikologinya kurang sejahtera. Bila dalam berlakunya pandemik ni ada ibu bapa yang kehilangan kerja kan. Jadi bila kehilangan kerja, kehilangan sumber pendapatan, jadi banyaklah kesan-kesan, tekanan yang dihadapi. Jadi macam mana guru-guru tadi nak menguruskan ketidaksejahteraan murid-murid tadi? Kan? Macam mana nak bertahan dalam keadaan yang penuh mencabar ni? Kita perlu ajar juga living skill tu kepada murid-murid tadi. Jadi kemahiran-kemahiran ini mungkin guru tak ada kemahiran itu, ini yang perlu di PLC kan. Jadi mungkin kaunselor ada maklumat itu, kaunselor boleh ada sesi sharing ya. Jadi bila keadaan ini dah dibetulkan, guru-guru tadi diharapkan lebih bersemangatlah nak berhadapan dengan murid-murid tadi. Kita ada juga masalah ketidaksejahteraan dalam kalangan guru-guru. Itu pun kita kena lihat juga bagaimana nak menyelesaikan masalah begini. Jadi guru yang resilient tadi perlu ada energi, tenaga. So, kalau guru yang ada energi tadi, yang resilient tadi, dia ada tenaga, dia seeloknya janganlah berseorangan. Jangan individualistik. Jadi dia perlu cari jalan untuk membantu rakan-rakan yang ada masalah psikologi tu. Jadi ini seeloknya dari sudut sosial pula, binalah body support system. Ya, dalam keadaan sekarang pandemik ni, eloklah dibina body support system. Kalau kita lihat Kementerian Pendidikan
menggalakkan sekolah melihat kembali AJK bencana. Selalu kita sebut AJK bencana ni banjir je. Banjir. Kan? Jadi sekarang bencana ini adalah pandemik. Pandemik ini telah menyebabkan ketidaksejahteraan psikologi. Jadi binalah body support system, mentor mentee kepada guru-guru yang baru kan. Jadi diharapkan nanti guru-guru sarjana bolehlah berbincang dengan pihak pentadbir sekolah mencadangkan agar mewujudkan kumpulan-kumpulan ni. Sebenarnya kalau di sekolah kita ada kaunselor, mungkin kumpulan kaunselor itu lebih kepada pelajar. Tapi kalau ada body support system ni, maka boleh membantu rakan-rakan yang memerlukan. Sebab kita mungkin kita tidak mahu melihat ada rakan-rakan yang berada dalam keadaan tekanan yang hebat. Betul. Bagaimana yang Puan sebutkan tadi, ialah murid ataupun pelajar telah kembali ke sekolah, tiba-tiba pula ada kes berlaku penutupan sekolah kan, kemudian dia kembali balik. Jadi kalau keadaan ini berulang dan sebagainya, ini memberi tekanan kepada guru tersebut. Keadaan yang tidak stabil ni kan. Keadaan yang tidak stabil kan, khususnya macam saya sebutkan tadi lah, kalau golongan yang veteran ni kan, sebab sekejap dia terpaksa gunakan gadget kan, tapi oleh kerana mereka sudah selesa dengan face to face lah bersemuka, jadi keadaan-keadaan ini boleh menimbulkan keresahan yang berpanjangan. Betul. Khususnya jika pelajar itu terlibat dengan peperiksaan. Jadi ya kita teruskan ke emosi. Jadi macam mana kita nak memastikan emosi itu tenteram, seperti yang saya sebutkan tadi, wujudkanlah body support system, program mentor-mentee, mungkin potluck juga kan. Potluck yang dijadualkan ke, surprise ini kadang-kadang mungkin pentadbir tak perasan. Yelah, pentadbir pun sibuklah dengan kerja-kerjanya. Guru sarjana boleh initiate. Wujudkan, set the tone. Guru sarjana ni adalah trendsetter. So you set the tone for the school. Kalau suram, muram, semua orang kena ikut SOP, banyak tugas lain yang tambahan. Jadi macam mana nak create keseronokan, satu suasana di mana dia rasa macam tak sabar nak ke sekolah. Keesokan harinya. Betul. Untuk berjumpa dengan rakan-rakan sekerja, untuk berjumpa dengan pelajar, bagaimana dia boleh mengharungi suasana tersebut bersama. Jadi, macam Puan sebutkan tadi, bila sebut suram, jadi kita boleh bayangkan suasana suram ni maksudnya gelap kan. Katakanlah sebelum pandemik, keceriaan itu terlihat dengan pergerakan pelajar yang boleh berlari di sana sini, ada aktiviti di padang, ada aktiviti di gelanggang, ada komunikasi yang begitu ceria dan sebagainya. Tapi bila pandemik itu melanda, segala-galanya berubah. Dan bila kita kembali, kita rasa macam seolah-olah satu musibah baru berlaku. Jadi semua berada dalam keadaan yang begitu muram. Jadi bagaimana suasana ini dapat diwujudkan supaya berlaku komunikasi itu seperti biasa dan kita menghadapi suasana ini dengan lebih bertenaga, dan kita melihat pula kepada rakan-rakan kita sekiranya ada situasi-situasi yang kita lihat boleh membawa kepada padah atau berlakunya sesuatu keburukan kepada diri kawan kita, mungkin dari segi mentalnya, dari segi psikologinya, bagaimana kita dapat membantu mengeluarkan rakan kita ini dari keadaan tersebut. Jadi kalau kita ada satu set ataupun satu model yang boleh membantu, maka saya rasa perlu digalakkan. Jadi kita terimalah sebagaimana yang Puan sebutkan tadi, mungkin rakan-rakan sarjana yang mungkin ada banyak kajian, yang ada banyak ilmu, boleh bekerjasama dengan kaunselor untuk mewujudkan suasana ini. Silakan Puan. Itulah, jadi sekarang ni adalah fasa recovery, pemulihan. Jadi tadi kita kata VUCA, VUCA keadaan yang volatile, sentiasa meruap, berubah-ubah daripada satu situasi ke situasi yang lain, keadaan yang tidak stabil, uncertain, complex dan juga ambiguous sama-sama. So macam mana kita nak menghadapi keadaan VUCA yang begitu
dengan VUCA juga. Akronim VUCA. Jadi pengkaji telah mendapat satu jalan lah yang boleh diterokai lagi oleh guru-guru sarjana. Jadi V tadi adalah vision. Jadi bila kita ada masalah, kita pastikan kita ada visi yang jelas, matlamat yang jelas dalam jangka masa yang pendek ni apa yang nak diselesaikan. Okay. Jadi kita kena faham situasi. You tadi understanding. Faham situasi sekarang, apa limitasi-limitasi yang ada dan bagaimana kita boleh kreatif untuk melakukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah tadi. Jadi bukan sentiasa merungut. Bukan sentiasa merungut. Kenapalah keadaan macam ini? No. Kenapalah tak habis-habis, tak selesai lagi? Ya. Mungkin ada yang merungut saja tak habis-habis kan? Betul. Daripada dia cuba mengatasi ataupun memahami situasi tersebut. Kan? Ya. Kalau dia boleh faham situasi tersebut, saya rasa mungkin dia boleh mengatasi Betul. masalah kan? Daripada tu merungut. Betul. Dulu kan kita tak pernah terbayang kalau kita nak beli apa-apa mesti kita pergi beli kat kedai. Yeah. Sekarang Online. Grab food lah, apa lagi? Pendle or whatever lah kan. Lebih-lebih lagi dalam situasi dalam tempoh setahun ni kan. Ya. Kan? Paling banyak sekali saya rasa. Betul. Golongan yang belajar beli Online ni kan? barang online kan. Ya. Saya pun antara sebangsa lah yang belajar terpaksa belajar. Betul. So that's why bila you understand the situation kan, faham situasi itu dan lihat apa limitasi-limitasi, cari jalan keluar. Ya. Tu yang being creative and innovative. Jadi jelas yang tadi tak clear tadi kan, clarity. Cuba clearkan. Kalau kita rasa kita nak fikir skop yang besar tak mampu, kecilkan skop yang kita boleh handle. Kan? Dan kita jangan give up lah. Maksudnya kita guru sarjana ataupun guru-guru perlu agile. Agile ni maksudnya dia tangkas, lincah. Sentiasa memikirkan cara untuk buat penambahbaikan. Jangan sentiasa sama-sama lah. Jangan sama-sama. Dalam seharusnya sudah keluar daripada situasi tersebut. Betul. Jadi kesediaan, kejelasan itu sangat penting. Clarity. Ya. Jadi itulah guru yang resilient tadi jangan panik dengan keadaan VUCA yang volatile semua tu, tapi kita perlu ada visi yang jelas, faham situasi, understand the situation and clarify dan juga agile, tangkas, lincah dalam menyelesaikan masalah dan kita perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi lah supaya dapat bekerjasama dalam pasukan di sekolah terutamanya dan juga dengan ibu bapa dan juga masyarakat untuk menghadapi keadaan pandemik ini. Kita perlu bertahan. Tak boleh merungut lagi. Tak boleh merungut lah. Jadi suasana ini kita menjangkakan bahawa perubahan akan berlaku. Dia bukan kekal ke pandai. Ya. Jadi apabila perubahan berlaku, kita sudah bersedia ke arah perubahan. Betul. Jadi banyaklah yang telah kita lihat melalui dalam sepanjang pandemik ini. Tadi ialah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketangkasan guru itu sendiri kan sanggup berhadapan dengan cabaran. Betul. Ini paling banyak kita lihat Puan. Betul. Even cabaran penyuraian murid kan waktu balik. Macam mana kita nak keluarkan 600 atau kalau macam sekolah SJKC semuanya ada 1,000 orang murid nak keluar pada waktu yang sama. Ini cabaran. Jadi perlu ada sistem-sistem tertentu, eksperimen sebab mungkin satu pendekatan tak selesai. So kena fikir lagi apa penambahbaikan. Banyak cara. Eksperimen demi eksperimen. Ini memerlukan kesabaran. Jadi kita menjangkakan macam akan jadi satu kerugian kalau kita tak kumpulkan model-model yang guna pakai Betul. dalam keadaan ini. Betul. Sebab kita boleh lihat model terbaik yang boleh di-apply, yang boleh aplikasikan dalam sesuatu keadaan yang cemas. Dan saya boleh sebutkan ini adalah satu keadaan yang cemas di mana tadi Puan sebutkan penyuraian.
Kalau kita nak berurusan dengan menyuraikan 1,500 orang pelajar, kan, apa sistem yang kita nak gunakan kan? Sebab di situ perlu wujud jarak, ada penjagaan dan sebagainya. Tapi kita dapat lihat penyuraian ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Dapat diurus dengan baiknya. Mungkin kali pertama tak menjadi sangat ataupun ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Betul. Tapi apabila mereka lakukan kali kedua dan kali ketiga, kita nampak satu smooth flow yang disebut sebagai smooth flow. Jadi banyak yang dikongsikan dan khususnya daripada warga pendidikan bagaimana mereka melaksanakan di organisasi masing-masing kan. Betul. Puan ada pengalaman dalam tempoh ni lah pergi melihat. Kami memang diarahkan untuk membimbing sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang kritikal. Maksud kritikal di sini sekolah itu berada di laluan utama. Laluan utama jalan utama, pelajar sekolah yang 2 sesi dan muridnya ramai. Jadi syukur alhamdulillah sekolah menguruskannya dengan bersistem, ya. Jadi sekolah ada sistem untuk pelajar-pelajar yang murid-murid skor rendah lah utamanya, yang naik van bila nak keluar, yang naik bas bila nak keluar, yang bersama ibu bapa ikut jalan laluan mana, semua ini diurus dengan baik untuk memastikan SOP dipatuhi. Jadi saya lihat perkara ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada kerja sepasukan. Guru-guru yang mempunyai sikap resilient tadi, sabar, tabah, sebab ini satu benda yang baru dan ia memang mengambil masa dan perlu banyak bersabarlah. Sebab macam kita sebutkan tadi, tidak siapa menyangka kan keadaan ini akan berlaku di sekolah kan. Jadi apabila sudah berlaku, maka tindakan-tindakan pantas, kita boleh lihat tindakan-tindakan pantas. Itu sebab tadi yang kita sebutkan tadi, arahan yang keluar, arahan-arahan yang berbeza, berubah-ubah dan sebagainya. Ini semua adalah kerana untuk memastikan keselamatan terjamin, keselamatan pelajar, keselamatan guru, dan kita bersyukur kerana tidak ada insiden-insiden yang membawa padam kan. Jadi, dan sekarang ini kita lihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pelajar-pelajar sudah semakin memahami situasi tersebut. Itu juga dengan ibu bapa sudah memahami situasi tersebut. Itu juga guru-guru sudah pergerakan mereka pun sudah lancar. Jadi sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia. Andai kata sesuatu berlaku, maka mereka boleh berbalik kepada semua SOP yang sudah disediakan, bagaimana untuk melalui proses tersebut. Silakan Puan, kita masih ada masa lagi dalam fokus sarjana kali ini, iaitu kita berbincangkan tentang era WUKA. Saya sangat tertarik dengan apa yang Puan sebutkan tadi jadi kalau kita lihat guru ni guru ni adalah sebagai pengajar, pendidik. Guru ni adalah maksud guru tu lah seorang yang mempunyai ilmu. Ada definisi yang mengatakan orang tua. Jadi bila orang tua tu dia seorang yang berilmu, berpengalaman dan berhikmah. Sentiasa wise lah. Wise man. Wise man. That's the word. Wise man. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut orang tua macam tak kena. Wise man. Jadi macam mana nak menjadi seorang yang wise, berhikmah. Seorang yang bukan saja educated. Guru-guru sarjana ni bukan saja seorang yang educated tapi a cultured person. Seorang yang mempunyai budaya, adab. Dalam keadaan pandemik ni nak beradab. Yalah sebab penting beradab ni. Walau dalam apa keadaan, keadaan yang mencabar, yang selalu berubah-ubah ni, kesantunan tu penting. Sosial komunikasi lah. Komunikasi. Yang tak dijangkakan. Betul. Boleh berlaku kan. Jadi saya rasa kesabaran itu akan menentukan adab
yang ada pada guru tersebut. Betul. Jadi guru-guru tadi kita semua dipertanggungjawabkan untuk melahirkan murid-murid, 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013-2025. Jadi murid-murid yang kita nak lahirkan adalah murid-murid yang berpengetahuan. Sekurang-kurangnya tak ada masalah 3M. Okey. Berpengetahuan dan berkemahiran berfikir aras tinggi. Dan juga mampu menggunakan 2 bahasa. Okey. Mempunyai bakat kepimpinan, mempunyai etika dan kerohanian, dan juga mempunyai jati diri yang kuat. Jadi dalam keadaan pandemik ini, macam mana guru-guru nak merealisasikan aspirasi ni? Itu isunya. Jadi kita di sekolah kita ada platform biasa, platform dalam bilik darjah, luar bilik darjah. Tapi dalam keadaan begini, platform tu tak ada. Di luar bilik darjah tu dah kurang. Dalam bilik darjah pun dah ada kekangan-kekangan. Jadi bagaimana nak melaksanakan PDP pembelajaran abad 21? Pembelajaran abad 21 ni murid-muridnya perlu berkolaboratif. Jadi macam mana nak berkolaboratif bila ada penjarakan sosial? Pada pendapat Cik Akal, boleh ke kita adakan aktiviti berkumpulan, berkolaboratif dalam keadaan sekarang? Kalau dalam keadaan sekarang agak sukar, sebab pergerakan itu tidak boleh dilaksanakan sebab jarak. Jadi banyak aktiviti perkumpulan ini memang tidak langsung dapat diadakan. Okay. Tapi oleh kerana kita ada virtual learning. Kan? Jadi betul. aktiviti perkumpulan ini dapat dilaksanakan. Betul. Secara virtual. Jadi yang saya lihat sekarang ni sebenarnya pelajar-pelajar sudah sangat mahir menggunakan platform ini. Dalam tempoh 1 tahun ni kita boleh ujilah kanak-kanak sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah cukup mahir menggunakan gadget. Betul. Dia tahu macam mana banyak aplikasi yang dia gunakan dan saya lihat itulah ibarat ada pepatah dalam bahasa Inggeris, blessing in disguise. Betul. So we should be thankful actually. Sebab berlaku tekanan. Apabila berlaku tekanan, maka dalam tekanan itu dia terpaksa melakukan. Jadi bila dia lakukan, maka lahirlah kan tadi yang kita sebutkan tadi, idea-idea yang kreatif kan, dan tidak dapat elakkan dari menggunakan gadget. Jadi bila dah ada gadget dekat tangan itu, dia terpaksa memaksa diri dia untuk belajar aplikasi-aplikasi yang ada dengan menggunakan peranti tersebut. Jadi dalam tempoh 1 tahun ni kita lihat pelajar-pelajar sudah cukup mahir boleh buat macam conferencing, video call di peringkat rendah. Budak-budak boleh buat video call, voice chat, lepas tu dia boleh berada dalam satu suasana pembelajaran, classroom setting, hanya menggunakan sebagai contoh Telegram, aplikasi Telegram tu, bersama dengan guru dia, dan dia boleh melaksanakan aktiviti. Lagi satu yang menarik ialah digital textbook. Digital textbook. Jadi pelajar tu bila dia tak ada buku teks, dia tak risau sebab kementerian dah sediakan digital textbook. Dia cuma download dan dia belajar melalui platform ni dengan gadget dia dah boleh melihat bedek semua muka surat tu Betul. Jadi secara maya begitu banyak perubahan yang berlaku Betul. Jadi ni resilient teacher tadi, guru yang tabah inilah kemahiran-kemahiran baru yang dia perlu perkasakan. Maklumat-maklumat yang ada dalam internet semua tu, kita ada textbook internet ke whatever, semua tu perlu dikuasai. Jadi ini bolehlah dijadualkan PLC bertopik mengikut keperluan-keperluan guru tadi. Jadi saya rasa kita telah sampai ke penghujung rancangan Fokus Sarjana hari ini bersama dengan Puan Haja Salihah Bukaha, iaitu School Improvement Partner PPD Johor Bahru, yang telah bercerita secara santai lah hari ini kan
kita cerita tentang buka dan juga keadaan yang berlaku hari ini dan bagaimana kita boleh menghadapi suasana ini, situasi ini. Dan sebenarnya kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang buruk, tapi kita lebih kepada perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik dan sesuatu yang mantap. Jadi saya mengucapkan terima kasih di atas kesudian Puan untuk berada bersama kami dalam Fokus Sarjana dan juga rakan-rakan yang telah mengikuti rancangan ini. Jangan lupa kita akan mungkin bersama dengan sahabat-sahabat kita dari sekolah ataupun daripada pejabat pelajaran daerah ataupun daripada Jabatan Pelajaran Negeri untuk berkongsikan ilmu melalui platform ini kerana ini adalah norma baru. Platform ini akan menemukan kita dengan pelbagai topik. Jadi jangan lupa ikuti Fokus Sarjana. Kita jumpa lagi. Terima kasih.